Tiga pelabur Amerika Syarikat setuju labur di Malaysia. Mikro Madani dilancar RM100 juta diperuntukkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiga pelabur Amerika Syarikat menyatakan persetujuan untuk melabur di Malaysia. Ia dinyatakan syarikat-syarikat terbabit melalui mesyuarat perniagaan bersama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Laporan Nurianti Nordin dari New York. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, antara syarikat tersebut Alton Industry Limited Group dan Topline Furniture Corporation. Para pelabur berkenaan turut menyatakan hasrat mereka agar dapat bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia bagi tujuan penyediaan tenaga kerja mengikut sektor yang dikehendaki. Juga mahu memastikan keupayaan penggunaan tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui bersesuaian sasaran masing-masing untuk mencapai net zero target seawal 2030. Itu biasa mereka hendak macam-macam insentif, ya, insentif, dan bagi saya insentif yang mereka minta ataupun mereka pohon itu mestilah ada spillover yang positif kepada rakyat dan juga kepada syarikat-syarikat kita, terutamanya syarikat PKS. So it has to be a win-win lah. So kalau spillovernya creating the right kind of jobs, ya, dan creating the right kind of spillover to our local companies, then we can consider the insentif yang mereka minta lah, usually tax insentif dan sebagainya. Tengku Datuk Seri Zafrul juga optimis akan ada lagi syarikat-syarikat yang berminat melabur di Malaysia susulan sesi libat urus yang dianjurkan pada lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke New York. Antaranya melalui mesyuarat meja bulat bersama syarikat-syarikat Fortune 500 dan melalui Invest Malaysia New York. Malaysia akan berkongsi naratif visi ekonomi madani kepada pelabur-pelabur melalui perjumpaan meja bulat bersama syarikat Fortune 500 pada Khamis. Turut akan diberi pencerahan adalah mengenai Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR dan penjelasan mengenai kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 kepada pelabur dan juga bakal pelabur yang berpotensi. Kesemua dasar itu berada di bawah payung ekonomi madani. Usai usaha di New York, inisiatif sama turut akan dipanjangkan pada mesyuarat pemimpin-pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC November nanti. Laporan Nurianti Nordin dari New York untuk RTM. RM100 juta diperuntukkan bagi program pengukuhan mikro madani yang bertujuan meningkatkan keupayaan dan kapasiti perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berkata, menerusi SME Corporation Malaysia, bantuan disalur dalam bentuk geran dan pinjaman serta baucer bagi pendaftaran status PMKS. Jenis-jenis perniagaan yang melayakkan mereka memohon antara lainnya adalah dalam sektor pembungkusan dan pelabelan, pengiklanan dan promosi, mesin dan peralatan untuk meningkatkan produktiviti mereka ataupun automasi syarikat, adaptasi ICT dan e-dagang, juga melibatkan sewaan premis perniagaan tapi terhad kepada 1 tahun. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas pelancaran program Mikro Madani di Putrajaya. 5 inisiatif utama ditawarkan menerusi Mikro Madani iaitu Geran Perniagaan Mikro, Pembiayaan Perniagaan Mikro, Geran Perniagaan Belia Mikro @Tube, Program Peningkatan Enterprise Bumi Putra Plus Sabah dan Sarawak dan baucer status PMKS. Bantuan dalam bentuk geran padanan disediakan sehingga 70% kos projek, manakala pembiayaan pinjaman sehingga maksimum RM200,000 dengan kadar faedah 2% setahun membolehkan PMKS membiayai keperluan modal kerja serta pembelian mesin dan peralatan. Baucer RM100 pula diberikan untuk yuran pemprosesan pendaftaran status PMKS di bawah SME Corp Malaysia. Program ini dijangka memanfaatkan kira-kira 20,000
PMKS. Beberapa siri jerawayah akan dilaksana bagi mempromosikan program ini di seluruh negara. Baik, bekalan beras putih tempatan dijangka kembali stabil di pasaran dalam masa sebulan. Ia susulan pelbagai langkah intervensi yang dilaksana kerajaan dalam menjamin kestabilannya. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pihak berkaitan juga bersetuju untuk memberi kerjasama dalam menjayakan program khas beras putih tempatan seluruh negara. Setakat ini, pihak pemborong, pihak pengilang dan semuanya memberi kerjasama untuk mencukupkan beras itu dalam pasaran. Dan juga saya sebut juga dalam parlimen dan insya-Allah beras kita ini akan kembali stabil dalam masa sebulan lagi. Tapi masa sampai sebulan itu kita akan cuba membuat intervensi di mana berlaku kekurangan, kita tampung melalui FAMA dan LPP. Terdahulu, beliau melancarkan peladang outlet pertubuhan peladang kawasan Pokok Sena. Ia merupakan inisiatif bawah seliaan Lembaga Pertubuhan Peladang bagi tujuan pengedaran beras putih tempatan kepada kumpulan sasar. Institusi raja-raja wajar dipertahan sesuai dengan negara yang mengamalkan demokrasi dan raja berperlembagaan. Justru isu 3R perlu diperluas dan difahamkan menerusi pendidikan formal dan informal. Selagi mana perbincangan 3R itu tidak bersifat menghina atau bermaksud tidak baik, seharusnya 3R harus dilihat dalam konteks dan dimensi yang positif. Dan kita tahu bahawa kedudukan raja-raja dipelihara di bawah perlembagaan persekutuan dan yang paling penting kesetiaan kepada raja-raja perlu terus dijunjung dan dipelihara. Institusi raja-raja juga ibarat payung rakyat dan negara yang memberikan satu petunjuk tentang kepentingan raja dalam perlembagaan. Lagi ada Akta Hasutan yang memberi kuasa kepada kerajaan, memberi kuasa kepada polis untuk buat siasatan dan buat tindakan. Dan orang yang melakukan kesalahan di bawah Akta Hasutan itu boleh dituduh di mahkamah kerana menghasut dan menimbulkan keresahan di kalangan rakyat ataupun menghina dan menimbulkan isu-isu yang berkaitan dengan kuasa dan hak istimewa raja-raja. Orang ramai juga menggesa isu 3R dipandang serius agar tidak terus dipersenda pihak tidak bertanggungjawab. Sebagai rakyat Malaysia, saya dah dekat umur 40 sini. Kita sepatutnya hidup secara majmuk di negara ni. Sebabnya, I think masa kita belajar pun dekat sekolah, dia orang dah ajar kita pendidikan moral. So, dalam bab-bab ni, I think isu agama tidak boleh dimainkan lah. Sebab kita sepatutnya ikut ekonomi semasa. Kalau kita memfokus dekat isu agama, memang negara tak boleh maju lah. Baguslah untuk pihak kerajaan lebih memperketatkan isu-isu macam ni sebab sekarang ni social media sangat senang untuk orang post macam-macam benda kan. So saya rasa patut untuk kita perketatkan benda-benda macam ni lah, peraturan macam ni. Okey, perkauman di Malaysia sekarang ni kita tengok memang membuat-buat sekarang ni, ramai yang menunggang isu ini. So jadi pada saya amat tidak wajar lah. Dan oleh sedemikian saya rasa kerajaan lah khususnya harus mengambil tindakan yang sangat-sangat tegas di dalam media sosial ataupun percakapan secara umum ataupun internal lah. So saya rasa benda-benda tu memang sangat perlu diperketatkan lah. Okey, saya setuju dengan saranan untuk memperketatkan akta tu, and then bila dah perketatkan, the execution part pun kena ambil main peranan juga. And then memang isu-isu ni memang kena ambil because kita kan satu Malaysia kan. And then kita ada berbilang mangsa and this is very sensitive issue. So the cara untuk memperketatkan akta tu memang saya setuju lah. Malaysia melalui Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir membawa suara negara berkaitan isu pembelaan Palestin di Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Unggah ke-78. Ia dibuat melalui mesyuarat jawatankuasa 6 negara Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengenai Palestin. Dalam mesyuarat pada kali ini, kita turut mengemukakan
bahawa jawatan kuasa 6 negara ini perlu dikembangkan lagi dalam usaha kita untuk menambahkan lagi keanggotaan dan juga untuk memberi impak yang lebih besar untuk mengemukakan cadangan-cadangan yang perlu dilakukan dalam usaha kita mengatasi masalah Palestin ini, dan juga dalam usaha kita untuk memberi bantuan-bantuan yang diperlukan oleh mereka. Nasib Rohingya yang masih belum selesai turut mendapat perhatian di unggah ke-78. Menurut Datuk Seri Dr. Zamri, kepimpinan dunia perlu mendesak kerajaan Myanmar tentang kepentingan menerima pulang pelarian Rohingya dan memastikan mereka selamat tinggal di negara berkenaan. Jaringan berkomunikasi tanpa sempadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius ah? Sama-sama kita kan yang bijak berkesan literasi digital. Bertemu kembali, sebanyak 125,356 permohonan diterima bagi menyertai inisiatif pendapatan rakyat IPR setakat 18 September lalu. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata IPR merupakan inisiatif terbaik dalam membantu meningkatkan pendapatan isi rumah dan meningkatkan struktur ekonomi rakyat. Jelas beliau, usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan akan dipergiat bagi memastikan kemajuan ekonomi bergerak seiring dengan kesejahteraan rakyat. Kemajuan rakyat tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya harus mengambil kira aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Bagi meningkatkan darjat hidup rakyat, tumpuan untuk membangunkan masyarakat sejahtera akan dijayakan melalui 4 penegasan. Penegasan kelima, untuk merapatkan jurang ketidaksamarataan. Kesejahteraan rakyat menjadi matlamat utama kerajaan dan akan terus diberi tumpuan di samping usaha untuk melonjakkan prestasi ekonomi. Dalam usaha merapatkan jurang ketidaksamarataan, 5 perkara pokok telah dikenal pasti. Pertama, mempercepatkan inisiatif membasmi kemiskinan dengan memperkasa golongan rentan melalui pewujudan pelbagai peluang pekerjaan dan pengukuhan perlindungan sosial. Kuala Lumpur, Ipoh, Johor Bahru, Kota Kinabalu dan Kuching tersenarai dalam projek rintis Bandar Pintar. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Koming yakin sasaran 5 bandar pintar menjelang 2025 dicapai sekaligus mampu menarik kemasukan pelabur. 85 indikator telah ditetapkan ke arah mencapai status tersebut. Sesiapa bandar PBT yang memenuhi kriteria yang ditetapkan, kita bagi penarafan. Dan itu sebenarnya Smart City Initiative akan mampu mewujudkan satu ekosistem, menarik lebih banyak lagi pelaburan. Kerana biasanya pelabur akan lebih cenderung untuk masuk ke negara ataupun bandar yang pintar. Kerana dari segi keberkesanan, the efficiency and also the smart features, which is also most cost effective. Beliau ditemui media di Smart Nation Expo 2023 di Ibu Negara. Peruntukan 100 juta ringgit kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra menerusi Belanjawan 2023 telah diagihkan sepenuhnya. Pengerusi Jawatankuasa Pasukan Petugas Khas Mitra, Dato' R. Ramanan berkata, pengagihan 100% itu pertama kali dicapai sejak 2016 dan telah memanfaatkan lebih 100,000 orang. Antara inisiatif dilaksana termasuk bantuan untuk pendidikan, kesihatan selain program pembasmian miskin tegar Mitra yang dilaksana secara berperingkat. Untuk pelaksanaan fasa pertama tahun 2023, tumpuan akan diberikan kepada masyarakat India miskin tegar di wilayah persekutuan.
seramai 1,800 ahli isi rumah yang telah dikenal pasti melalui sistem e-kasih, unit penyelarasan pelaksanaan ICU, di mana pendapatan per kapita mereka adalah kurang daripada RM339. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 27 September. Dua lelaki maut selepas sebuah lori trailer merempuh beberapa buah kenderaan di kilometer 5.7 Jalan Persiaran Utara menghala ke Puchong di Putrajaya. Kejadian berlaku ketika beberapa kenderaan berhenti untuk memberi laluan kepada polis bermotosikal yang mengiringi satu konvoi. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACPA Asmadi Abdul Aziz berkata kemalangan melibatkan 6 kereta, 2 lori, 3 motosikal dan sebuah motosikal polis trafik. Berdasarkan rakaman kamera litar tertutup, sebuah lori yang datang dari arah belakang telah mengubah laluan dari laluan tengah ke laluan kiri dan merempuh kenderaan di hadapan. 2 lelaki disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh paramedik Hospital Putrajaya dan Hospital Serdang, manakala beberapa mangsa turut cedera. Siasatan sedang dijalankan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pemandu lori ditahan untuk siasatan lanjut.